Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu mengenai Asma'ul Husna. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Syafi Amin bin Mazlan, salah seorang pelajar pengantar tafsir Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi insyaAllah secara keseluruhan, pada hari ini kita akan membincangkan pertamanya pengenalan mengenai Asma'ul Husna, dan seterusnya pada bahagian kedua dan ketiga kita akan memfokuskan perbincangan pada dua nama Allah, iaitu Al-Matin dan juga Al-Muhsi. Dan pada akhirnya nanti saya akan kongsikan secara ringkas kesimpulan mengenai kedua-dua nama Allah ini. Pengenalan. Asma'ul Husna merupakan 99 nama Allah yang perlu difahami oleh orang-orang beriman. Kenapa di sini dinyatakan orang-orang beriman? Kerana jika kita lihat kepada rukun iman sendiri, pertama sekali kita perlu melaksanakan ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini bererti kita percaya, kita faham, kita terima sepenuhnya segala perkara yang berkaitan dengan Allah, termasuk zatnya, sifatnya, begitu juga dengan nama-namanya. Seandainya terdapat keraguan dalam diri kita terhadap mana-mana nama Allah, itu bermaksud kita belum lagi beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna dari segi bahasa bermaksud nama-nama Allah yang baik, mulia dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Kita teruskan dengan bahagian kedua, iaitu nama Allah Al-Matin, yang bermaksud yang maha teguh, yang maha kukuh. Terdapat 3 ayat dalam Al-Quran yang mengandungi nama Allah Al-Matin, iaitu pertamanya surah Al-A'raf ayat 183, yang kedua surah Al-Zariyat ayat yang ke-58, dan yang ketiga surah Al-Qalam ayat yang ke-45. Dalam surah Al-Zariyat ayat yang ke-58, Allah berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah, dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Saya kongsikan kepada anda semua pendapat Buya Hamka menerusi kitab Al-Azhar yang dikarangnya. Ataupun nama sebenar Buya Hamka adalah Abdul Malik Karim Amrullah, dan saya pasti ramai yang kenal, ramai yang tahu mengenai Buya Hamka, salah seorang ulama terkenal di Indonesia. Jadi pada permulaan ayat Allah berfirman, sesungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki. Jadi menurut Hamka, sesungguhnya hanya Allah yang memberi rezeki. Maka kita sebagai manusia tidak patut memohon rezeki daripada yang lain. Hamka juga memberikan satu contoh yang mudah kepada kita supaya kita lebih faham mengenai makna ayat ini, serta contoh ini mampu membuktikan kepada kita bahawa sememangnya Allah itu Al-Matin. Dan contoh yang diberikan ialah padi yang tumbuh di atas muka bumi kepunyaan Allah. Padi itu memerlukan air, dan air tidak akan ada tanpa turunnya hujan. Dan turunnya hujan itu adalah disebabkan oleh aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, daripada contoh ini sahaja kita sudah mampu melihat bahawa segala perkara, segala rezeki yang turun ke dunia semuanya adalah dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan seandainya Allah tidak menurunkan hujan, mana mungkin padi itu mampu tumbuh dan mana mungkin kita mampu mendapatkan sumber makanan. Oleh kerana itu, di hujung ayat ditegaskan bahawa Allah itu adalah yang memiliki kekuatan yang teguh. Seterusnya, bagi ayat
bagi ayat yang ke-183 surah Al-A'raf dan ayat yang ke-45 surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Maksudnya, dan aku memberi tempoh kepada mereka. Sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. Menurut Buya Hamka, pada permulaan ayat Allah berfirman, dan aku beri tangguh kepada mereka. Maknanya ialah mereka diberi kesempatan sementara dan mereka diberi peluang. Mereka dibiarkan tidak diganggu sampai mereka lupa bahawa masa itu pasti berakhir. Maka, dalam saat-saat yang demikian, bertambah lupalah mereka akan diri. Bertambah percayalah mereka bahawa mereka memang kuat dan perkasa. Jadi di sini mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Hal ini boleh dilihat dalam ayat yang ke-44 surah Al-Qalam. Jadi, menurut ayat ini Allah memberikan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini satu tempoh masa, penangguhan waktu. Disebabkan Allah membiarkan mereka terus lalai, terus leka sehinggakan mereka merasakan bahawa perbuatan mereka mendustakan ayat-ayat Allah itu satu perkara yang betul. Padahal tanpa mereka sedar, itu adalah satu bentuk istidraj yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi, pada penghujung ayat yang ke-45 ini, Allah berfirman, sesungguhnya rencanaku adalah amat teguh. Jadi, penangguhan waktu tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu rencana yang Allah telah aturkan kepada mereka sebagai satu bentuk balasan. Dan Hamka menyatakan, sekiranya hukuman Allah berjalan, tidak ada manusia, bahkan seluruh alam, tidak ada yang dapat menghalangnya. Kita teruskan ke bahagian yang ketiga, iaitu nama Allah Al-Muhsi, yang bermaksud yang maha menghitung. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengandungi nama Allah Al-Muhsi, antaranya surah Maryam ayat yang ke-94, surah Yasin ayat yang ke-12, surah Mujadilah ayat yang ke-6, surah Al-Jin ayat yang ke-28 dan akhir sekali surah An-Naba ayat yang ke-29. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-94, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, yang bermaksud demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya serta menghitung mereka satu persatu. Jadi ayat ini bermaksud bahawa Allah sesungguhnya mengetahui secara terperinci, secara detail mengenai hamba-hambanya, mengenai bilangan hamba-hambanya, begitu juga dengan sifat-sifat hambanya. Allah Maha mengetahui berapa ramai lelaki, perempuan, berapa yang kecil, berapa yang besar dan sebagainya. Dan Hamka menyatakan semuanya dihitung sebenar-benar perhitungan. Tidak ada yang luput daripada perhitungan Allah kerana kekuasaan Allah atas alam ini adalah meliputi. Jadi jelaslah bahawa Allah menghitung setiap makhluknya dan tidak ada seorang pun yang terlepas dari perhitungan tersebut. Dalam surah Al-Mujadilah, surah Mujadilah ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahu Allahu wa nasuh, wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Maksudnya, semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Jadi menurut kitab Al-Azhar, pada permulaan ayat Allah berfirman, ingatlah pada hari yang akan dibangkitkan mereka itu sekalian oleh Allah. Hari yang dinyatakan di sini merujuk kepada hari akhirat. Kemudian Allah berfirman, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
Jadi sesungguhnya semua amalan di dunia yang telah kita lakukan akan dibuka kembali dan diberi nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dinyatakan amalan baik dan amalan buruk kita. Mana satu amalan yang kita lakukan ikhlas kerana Allah ataupun amalan itu kita lakukan dengan niat yang tersembunyi ataupun dalam menurut Hamka amalan yang kerana kepalsuan belaka. Kemudian Allah berfirman, dihitung amal mereka satu persatu oleh Allah sedang mereka telah melupakannya. Sesungguhnya semua amalan yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini tidak ada yang luput daripada catatan Allah, baik besar ataupun kecil. Oleh sebab itulah sangat mudah bagi Allah untuk menguraikan, memaparkan dan menghitung satu demi satu sewaktu kita berada di akhirat kelak. Kemudian sedangkan kita sebagai manusia sangatlah cepat lupa. Memang kita ni sebagai hamba yang hina, sifat lupa itu memang merupakan sifat kita. Dan pada penghujung ayat Allah berfirman, dan ingatlah Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Jadi keterangan ayat ini memberi peringatan kepada kita manusia bahawa kita ni sebenarnya sentiasa berada dalam perhatian Allah. Jadi akhirnya Hamkam menasihat kepada kita, memberi peringatan kepada kita supaya janganlah kita hidup dengan sikap bersembrono dan bertindak sesuka hati. Jadi akhir sekali kita sampai kepada kesimpulan. Jadi menurut dua ayat telah kita bincangkan yang terkandungnya nama Allah Al-Matin, dapatlah kita simpulkan bahawa Allah sedikit pun tidak memerlukan hamba-Nya. Malah Allah jugalah yang menurunkan rezeki kepada kita. Pada masa yang sama, Allah juga berkuasa untuk mengazab hamba-hamba-Nya. Dan ternyata bahawa setiap perancangan Allah itu sangatlah teguh. Betapa kita lihat bahawa Allah merancangkan satu azab, satu balasan yang sangat teguh buat mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kita sebagai hamba yang sedar akan perkara tersebut, yang sedar bahawa rezeki itu hadirnya daripada Allah, hendaklah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah turunkan, dan pada masa yang sama hendaklah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kesimpulan yang kita dapat lihat bagi ayat-ayat yang terkandung nama Allah Al-Muhsi, antaranya ialah Allah sesungguhnya mengetahui bilangan hamba dan makhluk-makhluknya secara terperinci, dan Allah menghitung segala amalan kita sama ada baik atau buruk. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari perhitungan tersebut. Dan Allah sesekali tidak lupa. Mungkin kita lupa dengan apa yang telah kita kerjakan, namun Allah sesungguhnya tidak sekali lupa. Oleh itu, kita hendaklah berfikir sebelum bertindak agar kita tidaklah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Pada masa yang sama, perbanyakkan muhasabah diri supaya kita dapat melihat kembali perkara-perkara kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan, dan bersama-samalah kita berusaha untuk memperoleh keredaan Allah semata-mata. Dan akhir sekali saya tutup perbincangan kita pada hari ini dengan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala 99 nama, 100 kecuali satu. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.